وسلم على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat lagi sama-sama kita meluangkan masa kita untuk kita hadirkan diri kita dalam majlis ilmu, dalam majlis yang mana dalamnya akan dibacakan firman Allah dan sabda Nabi, yang mana dalamnya akan dikupaskan berkenaan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalamnya akan menghakis segala kejahilan yang ada dalam diri kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita di akhir majlis nanti keampunan dan juga taufik dan hidayah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan sampaikan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang terlibat, moderator kita, admin kita, semua kelab sahabat pencinta Al-Quran, peserta-peserta sekalian yang sudi meluangkan masa. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Dan dalam satu kaedah fiqh berbunyi man kana aktsaru fi'lan aktsaru fadlan, iaitu terjemahannya man kana, setiap perkara yang mana aktsaru fi'lan, banyak perbuatannya, maka kana aktsaru fadlan, maka banyak jugalah ganjarannya. Mana mungkin sama orang yang buat 4 rakaat dengan 2 rakaat, mana mungkin sama orang yang buat 8 rakaat dengan 4 rakaat. Jadi insyaAllah sebelum saya mulakan pembacaan kitab kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah. Okay, sebelum saya mulakan pembacaan, minggu lalu ada beberapa soalan yang belum sempat untuk saya bacakan dan jawab. Saya baca sepintas lalu. Minggu lepas kita masuk bab berkenaan dengan rukun solat, iaitu rukun solat yang keempat, membaca Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Jadi ada soalan sahabat-sahabat kita, antaranya daripada Puan Soleha Ismail, Ustaz, orang yang solat atas kerusi pahalanya berbeza ke dengan orang yang solat dengan solat sempurna? Macam mana Ustaz, orang yang duduk atas kerusi dengan orang yang solat sempurna macam mana? Okey, macam saya baca pada kaedah fiqh pada awal majlis tadi, maka aktsaru fi'lan, siapa yang buat lebih, aktsaru fadlan, maka dia akan dapat lebih. Kan? Tapi kalau dah darurat, kalau dah memang tak boleh, maka pahala, urusan pahala itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yudha'afu liman yasha'. Allah SWT nak tambah lipat gandakan seberapa banyak pun itu atas urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita boleh baca kaedah umum sahaja. Kan? Sejauh mana seseorang itu dia daruratnya ia duduk atas kerusi, itu kita tak tahu, itu urusan dia dengan Allah. Kan? Yang keduanya, Puan,
Okey, ada Puan Rasini Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kalau surah-surah yang dibaca dalam solat itu serta makhraj hurufnya kurang tepat tapi bukan surah yang wajib, sah tak solat itu? Okey, kalau bacaannya bukan katalah bukan Al-Fatihah, bukan bacaan yang wajib, maka tak jadi masalah, tidak membatalkan solat hatta sekalipun dia tersalah baca. Hatta sekalipun dia tersalah baca, tertukar ayat, tertukar huruf sekalipun, bukan makhraj tak tepat, tertukar huruf terus, dia tidak membatalkan solat. Sebab apa? Sebab bacaan itu bukanlah bacaan rukun. Akan tetapi kalau salahnya makhraj ataupun tertukarnya huruf ataupun salahnya sebutan dalam bacaan yang wajib seperti Al-Fatihah, maka yang tu boleh menjejaskan solat. Okay? Daripada Puan Azalia, Ustaz, kita tak boleh selitkan doa-doa lain semasa dalam bacaan Al-Fatihah dalam solat sehinggalah kita selesaikan. Tapi kita dibolehkan berdoa apa sebelum kita aminkan Al-Fatihah. Betul tak Ustaz? Okay, macam saya jawab ini saya sempat jawab lepas. Setelah kita waladhalin sebelum amin, amin tu bukan satu ayat daripada Al-Fatihah, maka tak jadi masalah. Okey. Jadi insyaAllah, dan satu lagi soalan, ada yang bertanya minggu lepas, ya Ustaz, saya tengok ada satu video berkenaan dengan beberapa orang ustaz-ustaz kita yang mana menyebut bahawa adanya anjuran yang mana baca solat 4 rakaat lepas isyak dengan satu salam itu adalah seperti malamnya Lailatul Qadar, kan? Ada yang anjurkan kepada saya minggu lepas, yang mana hadis tersebut berbunyi man shalla arba'an bitaslimin ba'da al-isya'i kana ajruhu mithli kana kana misli Lailatul Qadri atau kama qala. Daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, barang siapa yang solat 4 rakaat satu salam lepas solat isyak, 4 rakaat sunat satu salam lepas isyak, maka ganjarannya seperti malam Lailatul Qadar. Betul Ada yang tanya minggu lepas. Okey. Setelah diperhatikan bahawa untuk membuat 4 rakaat satu salam tiada tegahan. Tiada tegahan. Tak ada tegahan. Maksudnya boleh buat. Akan tetapi anjuran kita untuk melaksanakan solat sunat 4 rakaat 2 salam itu lebih dianjurkan. Kerana apa? Kerana kaedah yang sama, iaitu maka aktsaru fi'lan aktsaru fadlan, lagi banyak perbuatan lagi banyaknya kurniaan, lagi banyaknya pahala. Kalau kita buat 4 rakaat 2 salam, maka kita ada tambahannya 2 niat, adanya 2 takbir, adanya 2 salam, adanya 2 tahiyat. Maka sudah pastilah yang buat 4 rakaat 2 salam itu banyak perbuatannya berbanding dengan 4 rakaat 1 salam. Akan tetapi kalau kita refer pada hadis tersebut, nak buat, Ustaz saya nak buat juga 4 rakaat 1 salam, silakan dengan niat untuk meraihkan hadis tersebut. Hadis tersebut saya dah selidik, bukanlah sampai taraf maudhu', sampai kata tak boleh buat, hadis yang diada-adakan, tidak. Hadis tersebut ada martabatnya, ada darjatnya, ada hadis marfu', jadi boleh dibuat. Ada dalam riwayat Tabrani, boleh dibuat. Bukan kata kalau buat tu terus ada pemahaman orang sekarang ni, asal bukan sahih je terus masuk neraka kan, na'udzubillah. Tidak, hadis tersebut boleh diamalkan. Tapi ada satu lagi kaedah fiqh, itu al-khuruju minal hilafi mustahab. Keluar daripada perbezaan pendapat itu adalah mustahab. Mustahab ni maksudnya adalah sunat, dianjurkan. Jadi kalau nak buat malam tu, nak buat 4 rakaat 1 salam demi meraihkan hadis tersebut, silakan. Tapi malam lain nak buat 4 rakaat 2 salam demi meraihkan kaedah fiqh, maka nak aktsaru fadlan, silakan. Yang penting 4 rakaat lepas isyak.
Wallahu a'lam bissawab. Okey. Baik. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus pembacaan kita pada kitab Fathul Qari bil Mujib syarah Matan Abi Syuja'. Ada yang nak tengok kitab ke? Sebab kebetulan alhamdulillah sekarang ni saya pun dah dapat dalam bentuk PDF, tapi PDF ni dia cacah marba sikit. Maksudnya dia ada campur dengan iklan-iklan, jadi macam tak syok pula nak share. Saya bacakan je lah sebab ada iklan-iklan. Biasalah kalau kitab-kitab dalam Google ni, kadang-kadang dia ada iklan-iklan tu yang tak seronok tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ar-ruku'u. Kita masuk pada rukun yang kelima, iaitu ruku'. Wa aqallu fardihi liqa'imin qadirun 'ala ar-ruku'i mu'tadilul khilqah salimun yadayhi rukbatayhi أن ينجي بغير انخناس قدر بلوغ ركبتيه ولو أراد وضعهما عليهما فإن لم يقدر على هذا الركوع انحى مقدوره وأومى بطرفه. Rukun yang kelima itu rukuk. Wa aqallu fardhi, dan sekurang-kurangnya fardunya rukuk itu bagi orang yang liqa'imin qadirin 'ala rukuk, bagi orang yang berdiri dan mampu untuk rukuk. Wa aqallu fardhi liqa'imin qadirin 'ala ruku'i mu'tadilul khilqah salimun yadayhi rukbatayhi. Bagi orang yang normal lah, senang bahasa kita, bagi orang yang normal dan dia mampu untuk berdiri. Ini cerita dia, rukuk bagi orang yang berdiri, dan orang yang berdiri tersebut dia mampu buat rukuk. Kadang-kadang ada orang dia boleh berdiri tapi dia tak boleh rukuk. Mungkin sakit pinggang ke apa kan. Dia boleh berdiri tapi dia tak boleh rukuk. Ada orang dia boleh berdiri dan boleh rukuk. Ada orang berdiri pun tak boleh. Tapi sekarang ni kita cerita bagi liqadirin qa'imin, orang yang boleh berdiri dan qadirin, dan mampu untuk rukuk. Mu'tadilul khilqah, dan dia adalah jenis orang yang mu'tadil. Mu'tadil ni maksudnya orang normal, mu'tadil. Normal punya position. Bukan kadang-kadang ada orang dia jenis, dia boleh berdiri, dia boleh rukuk, tapi dia tak boleh capai tangan dia ke lutut dia. Ada juga. Ada orang dia boleh rukuk tapi belakang dia bongkok. Bila dia bongkok tu terlalu menjunam dia punya badan dia. Itu ke mu'tadil khilqah. Kan? Jadi sekarang ni cerita dia normal person. Orang yang biasa-biasa, yang mana fizikal dia biasa. Panjang tubuh badan dia sama macam orang lain. Salimun yadaihi, yang mana kedua tangannya salim, selamat ataupun boleh sampai ke rukbataihi, kedua lututnya. Ni normal. Ni sekejap saya buang filter lah. Saya buang filter sebab saya nak tunjuk tangan tak nampak. Sekejap. Okey. Ada piala pula. Okey. Okay, nampak jelas sekejap. Okey. Orang yang normal. Ada lagi ni. Okey. Okey. Okey, orang yang normal yang mana bila dia rukuk, tangan dia tu boleh sampai ke lutut dia. Boleh sampai ke lutut dia. Tak nampak pun apa yang Ustaz nak share. Oh tak, saya tak share gambar. Saya nak tunjuk tangan saya. Sebab kalau saya pakai filter, bila saya angkat tangan saya tenggelam dalam background filter tersebut.
Jadi saya remove filter, kita direct je. Okey. Wa aqallu fardiyur wa an yanjiya bi ghairi inkhinasin qadra bulughi rahatayhi rukbatayhi. ولو أراد وضعهما عليهما فإن لم يقدر على هذا الركوع انحيا مقدوره وأما بطرفه وأكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه بحيث يصير عليه كصحيفة واحدة. Okay. Jadi normal orang dia akan buat macam mana? Bila dia rukuk, dia akan turun, tundukkan badan dia dan tangan dia boleh sampai lutut. Itu dah boleh dapat rukuk punya tuntutan. Maknanya tuntutan rukuk telah dilaksanakan dengan cara kita tundukkan kepala kita dan badan kita dan tangan kita sampai ke kepala lutut kita. Okay. Sama ada belakang tu bengkok ke, belakang tu straight ke, kaki tu straight ke, kaki tu bengkok, itu nombor 2. Yang pasti tuntutan rukuk telah dapat dilaksanakan. Dan sesempurnanya rukuk itu wa akmalur rukuk. Rukuk yang paling sempurna adalah taswiyatul raki', menyamakan oleh orang yang rukuk akan belakangnya. Belakangnya tu dia samakan. Samakan dengan apa? Zahrahu wa unuqahu. Dia punya belakang dia ni, belakang dia dengan tengkuk dia tu dia samakan. Bila samakan maksudnya apa? Maksudnya bila dia turun tu, kepala dia straight. Kepala dia straight. Bukan tunduk je tu. Dan kadang-kadang kita tengok ada orang rukuk kan, kepala tunduk macam tu. Tak. Sesempurnanya rukuk itu menyamakan belakang dia dengan tengkuk dia. Straight. Bihaitsu yasirani, dengan sekira-kiranya jadilah belakangnya dan tengkuknya itu seperti sahifatin wahidah, seperti satu papan yang straight. Macam kalau tangan saya ni, ibaratlah hujung jari ni macam kepala tengah. Bila kita rukuk je, Allahu Akbar, straight. Yang ni tak bengkok. Kalau bengkok tu maksudnya tu kita punya kepala tunduk. Tak. Tunduk. Rukuk, straight. Tengkuk kita straight dengan belakang. Kalau tangannya panjang, masa rukuk belakangnya tak lurus, boleh ke Ustaz? Okey, kadang-kadang ada orang tak. Sebab tu saya kata, kadang-kadang ada orang tangan dia panjang. Bila tangan dia panjang, dia tak payah sampai sini lah. Dia tak payah sampai sini. Dia sampai sini pun dah contoh, okey, ini betul-betul orang kata apa? 90 darjah je. Ini dah kira betul-betul. Tapi ada orang tangan panjang, dia tak payah sampai sini. Dia sampai sini pun tangan dia dah capai kepala lutut. Maka waktu itu dia kepak bukakan sikit dia punya siku ni. Bila dia buka sikit, maka tangan dia akan pendek. Bila tangan dia makin pendek, maka dia akan dapat 90. Terima kasih Puan Wahini. Dia akan dapat 90 darjah yang cantik. Tangan panjang tu, dia kena buka sikit kiri dan kanan siku tu. Okey. Wa nasabu saqaihi wa fakhidhihi wa akhadha rukbatayhi bi yadayhi. Dan wa nasaba, dan hendaklah dia menegakkan kedua betisnya, wa fakhidhihi, dan kedua betisnya dan kedua pahanya mesti tegak. Jangan pergi kangkang ke, pergi buat kursi angin ke, tak ada. Betisnya dan pahanya tegak straight ke atas. Wa akhadha rukbatayhi bi yadayhi, dan capaikanlah tangan itu dengan capailah kepala lutut itu dengan kedua tangan. Ustaz, ada orang Ustaz, tangan dia pendek. Tangan dia pendek, tak sampai. Maka boleh tak dia pegang atas lutut? Contoh dia, kalau dia pegang lutut dia, maka dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Jadi dia pegang paha dia atas lutut dia, boleh tak boleh? Boleh. Boleh.
Boleh. Yang kita cerita ni adalah paling sempurna rukuk itu adalah dengan cara kita turunkan kepala, pegang kepala lutut, betis dan peha tegak. Kepala dengan belakang ni bagi straight. Okey, baik. Sekejap ya. Boleh ke kita bengkokkan sikit tangan kita untuk membolehkan belakang kita lurus masa rokok. Jangan rokok batal. Masa rukuk dan sentuh lutut. Okey. Boleh. Kita bengkokkan tangan kita sikit untuk dapat 90 degree yang cantik, maka boleh, tak ada masalah. Saya pun macam tu. Jujur saya kata saya pun macam tu. Tangan saya ni panjang sikit. Saya punya fizikal ni kaki saya panjang, tangan panjang, badan pendek sikit. So jadi bila saya rukuk tu, biasanya pernah saya imam, ada makmum tegur, Ustaz rukuk tu terlalu bawah kan. Jadi saya pun cuba praktikkan di luar solat, kita buatlah kita punya rukuk tu, lepas tu suruh orang tengok straight ke tak straight aku punya rukuk. So bila kita dah dapat capai kita punya rukuk yang straight, badan belakang dengan kepala tu straight, tangan dah, then kita lock position tersebut, macam mana tangan bengkok sikit ke, tangan straight terus ke, kita lock position tersebut, kita bawa dalam solat. Itu cara untuk kita bagi rukuk yang terbaik. Kita buat di luar solat, minta kawan kita ke anak ke tolong tengok belakang badan ni straight tak dengan kepala. Sama ada macam ni ke, biar setting macam ni, lock position. Bila solat, buat position yang sama. Yang mana aku rasa kalau aku rukuk dah, okey. Kalau tara macam ni aku dah boleh tahu dah. Aku punya belakang memang straight cantik. Jelas Okey. Ustaz, kalau tak lurus tak sah ke solat? Sah solat. Selagi mana seseorang itu rukuk, tangan dia pegang lutut, sah solat dia. Cuma yang lurus itu adalah untuk kita mengejar akmalur rukuk, sesempurnanya rukuk yang paling sempurna. Okey. Jadi itu rukun solat yang kelima. Wasadisu at-tuma'ninatu. Yang keenamnya adalah tumakninah. Kita biasa dengar rukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah. Tumakninah ni apa? Wahia sukunun ba'da harkah. Tumakninah ni adalah berhenti selepas bergerak. Itulah tumakninah. Kalau berhenti terus, dia tak panggil tumakninah. Kalau berhenti terus, kita panggil wukuf. Wukuf dalam jangka masa yang panjang. Wukuf, waqafa, berhenti. Tapi tumakninah ni dia berhenti seketika selepas bergerak. Wahia as-sukunu ba'da harkah. Fihi ay ar-ruku' wal musannifu yaj'alu at-tuma'ninatu fil arkani ruknan mustaqillan wa masya 'alayhi an-Nawawi fi tahqiqi wa ghair al-musannifi yaj'aluha hay'atun tabi'atun lil arkan. Okay, tumakninah ini adalah tumakninah pada rukuk. Tumakninah ini adalah berhenti setelah bergerak, dan pengarang yang kita baca iaitu Imam Abdul Qasim Al-Ghazi. Pengarang ini mengambil kecenderungan meletakkan tumakninah itu satu rukun yang khusus. Bukan satu rukun di bawah rukun yang lain, tidak. Dia letakkan satu rukun di bawah satu rukun dalam rukun yang khusus. Macam tadi kita baca, rukun yang kelima rukuk, rukun yang keenam tumakninah. Tapi kadang-kadang waktu zaman kita belajar dulu, ada je kitab-kitab fiqh yang mana mengatakan rukun Islam itu ada 13, iaitu rukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud serta tumakninah. Betul tak? Dia tak kata pun rukuk tu rukun yang lain,
Tumanina itu adalah rukun yang lain. Itu hanya perbezaan dari segi susunan kitab. Perbezaan khilaf lafzi je kita panggil. Dia tak ada sampai kata membawa perubahan hukum. Kenapa diasingkan? Wal musannifu yaj'al tuma'ninatu fil arkani ruknan mustaqillan wa masya alaihi Nawawi fi tahqiq. Kerana nak meletakkan tumakninah tu penting. Kadang-kadang ada orang dia buat rukuk sekejap je. Tuk 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 tuk. Kan. Dia rukuk, wow, tak sampai satu subhanallah dah bangkit balik. Tak sampai satu subhanallah dah pergi sujud. Tak sampai satu subhanallah dah bangun daripada sujud. Dan Nabi SAW dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengklarifikasikan ataupun mengklasifikasikan orang yang solat macam ni adalah orang yang mencuri-curi dalam solat dia. Dia sujud macam ayam patuk makanan tuk sekejap je. Jadi tumakninah ni penting. Tumakninah ni wajib berhenti dalam seketika pada satu-satu rukun itu adalah wajib. Dan pengarang kita meletakkan tumakninah adalah sebagai satu rukun daripada rukun solat adalah kerana seiring dengan Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam kitab beliau At-Tahqiq. Dalam kitab beliau At-Tahqiq. Imam Nawawi ni antara imam syaikhan, dua syekh, dua pengelopor terbesar mazhab Syafi'i. Selalunya kalau kita dengar nama imam-imam dalam mazhab Syafi'i, yang besarnya adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'. Ini kita panggil dua imam syaikhan, dua imam terbesar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'. Ustaz, macam mana kalau saya jumpa pendapat Imam Nawawi dengan pendapat Imam Rafi' itu bercanggah, Ustaz? Ada yang berbeza pendapat. Maka kita akan menangkan pendapat Imam Nawawi. Tapi boleh tak kita nak amalkan pendapat Imam Rafi'i? Boleh. Sebab kedua-duanya imam yang mu'tabar. Okay. Wa ghairul musannif, dan selain daripada pengarang kitab ini, selain daripada Imam Abu Qasim Al-Ghazi, yaj'aluha, menjadikan tumakninah itu hay'atun tabi'atun, satu perihal keadaan yang menyusuli ataupun yang mengikuti bagi rukun. Maknanya tumakninah ni dia memang seiring dengan rukun rukuk. Tumakninah ni seiring dengan rukun sujud. Tumakninah ni seiring dengan rukun berdiri seketika, itu i'tidal. Okay. Jelas? Saya tengok ada yang angkat tangan, ada nak tanya ke? Sebelum saya pergi kepada rukun seterusnya. Jelas, Ustaz. Masya Allah, baik. Terima kasih respons. Okey, tertekan kot Q tu. Kita apa? Yang ketujuh, rukun solat yang ketujuh itu ar-raf'u. As-sabi'u ar-raf'u minar ruku'. Bangkit daripada rukuk. Dan kita panggil ia sebagai wal-i'tidal. I'tidal ni qa'iman 'ala al-hay'ati allati kana 'alayha qabla ar-ruku'i min qiyamin qadirin wa qu'udin 'ajizin min al-qiyam. I'tidal ni adalah satu keadaan bangkit selepas rukuk. Ustaz, tak boleh kita kata i'tidal tu berdiri? Tak boleh, sebab ada keadaan i'tidal itu dia tak berdiri. Contoh macam orang yang duduk solat atas kursi ke, orang yang solat duduk bawah ke. Jadi kalau kita kata i'tidal tu berdiri, maka dia kena berdiri. Maka i'tidal tu adalah bangkit, bangun daripada rukuk. Ar-raf'u minar rukuk, bangun daripada rukuk. Qa'iman 'alal hay'ati allati, berdiri dalam keadaan orang yang kana 'alaiha qabla ruku' min qiyam. Orang yang mana sebelum rukuk dia berdiri, lalu dia rukuk, maka i'tidalnya adalah berdiri juga. Faham tak? Sebelum rukuk, Pak Abu dia berdiri. Habis baca Al-Fatihah, habis baca surah A'udzu birabbin nas, lalu dia pun rukuk. Allahu Akbar. Dan i'tidal dia itu adalah
Sami Allahu liman hamidah, dia kembali kepada posisi berdirinya tadi. Adapun bagi orang yang solat duduk atas dasar uzur dan sebagainya, maka i'tidalnya adalah bangkit daripada rukuk kepada posisi dia sebelum dia rukuk. Faham ne? Contoh dia duduk, maka dia rukuk, kemudian dia bangkit balik, bangkit pun duduk. Sebab tu kita tak boleh kata i'tidal tu berdiri. I'tidal tu adalah qa'iman 'ala al-hay'ati allati kana 'alayha qabla ruku'ihi min qiyamin qadir wa qu'udin wa 'ajiz min al-qiyam. Bangkit kepada posisi sebelumnya. Kalau rukuk, sebelum rukuk berdiri, bangkit balik berdiri. Kalau sebelum rukuk duduk ataupun duduk maka dia bangkit balik daripada rukuk pun duduk. Wa qu'udin 'ajizin min al-qiyam. Okay, yang tidak ni tak ada perkara yang terlalu complicate, sebab senang je kan. Kita bangkit balik daripada rukuk dan kita berdiri, Sami Allahu liman hamidah. Tidak ni kita baca dengan Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Okay. Soalan je, saya ada satu soalan. Contoh, dalam takbir kita tak boleh tukar lafaz takbir, betul tak? Kan? Waktu ingat, siapa ingat siri kita awal-awal dulu, takbir tak boleh tukar. Tak boleh kita baca Allahu Akbar tu kita tukar pada Akbarullah. Kita tak boleh nak terbalik-terbalikkan. Kita tak boleh tukar Allahu Akbar kepada Alhamdulillah. Tak boleh. Kan? Walaupun ianya bersabit pada Allah SWT, tak boleh. Tak boleh tukar lafaz tu. Soalan saya, ketika mana kita i'tidal, kita baca Sami Allahu liman hamidah, boleh tak kita tukar ataupun terbalikkan lafaz tersebut? Contoh, kita baca Sami Allahu liman hamidah, kita tukar kepada Man hamidallahu sami'alah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Tak boleh. Boleh Ustaz. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Perbezaan pendapat. Okey. Boleh boleh untuk kita baca dengan lafaz yang terbalik. Contoh, Sami Allahu liman hamidah. Terjemahan dia, Sami Allah Subhanahu wa ta'ala telah dengar, liman hamidah, bagi siapa yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita terbalikkan, man hamidah, siapa yang memuji Allah, sami'alah, Allah akan mendengarnya. Maka boleh untuk terbalikkan lafaz tersebut. Saya bagi tahu ni untuk info je. Jangan nak buat boleh, tapi janganlah buat dekat khalayak awam. Sebab apa? Orang awam tak tahu. Orang awam tak tahu, kau orang kata sesat ustaz ni. Tak ada. Tapi kalau nak refer kitab, silakan. Memang boleh. Boleh kita baca dengan terbalik. Man hamidallahu sami'alah. Siapa yang memuji Allah, Allah dengar. Dengan lafaz asalnya, Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Lafaz terbaliknya, siapa memuji Allah, Allah dengar. Rabbana lakal hamd. Dan biasanya kita akan sambung dengan Rabbana lakal hamd. Dianjurkan untuk baca dengan Rabbana lakal hamd. Untuk Tuhan kami lah segala pujian. Kemudian dalam satu hadis Nabi SAW, satu ketika Nabi SAW sedang solat. Nabi SAW sedang solat, mengimamkan sahabat-sahabat yang lain. Lalu bila Nabi SAW bangkit daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Maka makmum pun sambunglah Rabbana lakal hamd. Kemudian ada seorang sahabat sambung dengan Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi SAW habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi SAW tanya, siapakah fulan yang baca Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kemudian seorang sahabat angkat tangan. Dia kata, saya yang membacanya ya Rasulullah.
Lalu Nabi SAW pun bersabda, sewaktu kamu membacanya, aku melihat 30 malaikat sedang sibuk mencatat kebaikan daripada bacaan kamu tersebut. 30 malaikat sibuk. Kita tahu malaikat ni fizik, dia punya kelebihan dia bukan macam orang biasa. Orang biasa je lah, tulis pun teragak kan. Malaikat tuan-tuan dan puan, malaikat ni tak buat dosa, tak buat salah. Masing-masing duk sibuk tulis pahala orang yang duk baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. 30 malaikat tulis serentak tuan-tuan dan puan. Jadi berapa banyak kebaikan yang ada dalam bacaan yang hanya tak sampai berapa saat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dapat Ya, saya baca Ustaz. Ya. Saya baca doa tu. Saya tulis Ustaz. Nak tulis hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Sekejap saya tulis. Saya tulis bahasa tulisan Jawi, tulisan biasa. Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamdan. Sambung terus je. Hamdan dan kathiran kasiran tayyiban Mubarakan mubarakan fi. Okey. Dan kathiran tayyiban mubarakan fi. Okey, jelas. Ustaz, mubarakan fi ke mubarakan fihi? Mubarakan fi. Fi tu maksudnya fihi lah, fihi. Oh, fihi. Bila kita berhenti jadi fi. Fi. Taiban atau taibam, pasal dia tanwin berjumpa mim tu, adakah disebut taibam? Boleh. Ataupun Nak meraihkan kaedah tajwid pun boleh. Tayyiban mubarakan pun boleh. Nak baca tayyiban mubarakan pun boleh. Sebab dia tajwid ni wajib dalam pembacaan Al-Quran, tapi tidak pada zikir. Maka nak buat sepenuhnya macam tajwid pun boleh. Kaedah idgham kan? Idgham al-munnah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung seterusnya, iaitu al-thaminu. As-saminu, rukun yang ke-8 adalah at-tuma'ninatu fih. Tuma'ninah padanya pada al-i'tidal, pada i'tidal. Maknanya i'tidal pun kena ada tuma'ninah. Tak boleh kita bangkit terus zuk. Bangun je terus sujud, tak boleh. Bangun daripada rukuk, relax dulu. Satu subhanallah, kemudian baru kita rukuk. Al-i'tidalu. Dan yang rukun yang ke-9 at-tasi'u as-sujud. Sujud marrataini fi kulli raka'atin. Sujud, rukun bagi sujud adalah 2 kali setiap rakaat. Sujud marratain, 2 kali fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat. Wa aqalluhu mubasharatuhu ba'du jabhatil musalli mawdi'i sujudihi min al-ardi aw ghayriha, wa akmaluhu ay yukabbira lahway lis-sujud bila raf'i yadayhi wa yad'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatuhu wa anfuhu. Okey. Paling kurang untuk orang yang nak melaksanakan sujud itu adalah mubasyaratu ba'du jabhatin. Menyentuhkan sebahagian dahinya kepada tempat sujud. Sebahagian. Contoh, yang kena belah sini je. Belah sini tak kena. Masih sah lagi sujudnya. Mawdi'i sujudi minal ardi aw ghairiha. Letak atas bumi ataupun selain daripada atas bumi. Contoh, sujud atas sejadah, sujud atas ridak, sujud atas hamparan, sujud atas serban. Silakan. Akan tapi tuan-tuan dan puan kena ingat satu perkara. Benda yang kita sujud itu mestilah bukan benda yang
mengikuti pergerakan kita. Okey, contoh macam mana yang mengikuti pergerakan. Contoh saya pakai serban. Kemudian biasa kat serban belakang ni ada ekor dia, betul? Okay, contoh setengah-setengah dulu zaman belajar dulu, ada kawan-kawan yang mana dia punya ekor tu panjang. Yang mana bila kita angkat ekor tu duduk atas, dia boleh pergi sampai tutup dahi. Kalau sujud, kemudian kita dapati bahawa ekor tu menutupi dahi kita, maka dia boleh mengakibatkan tak sahnya solat kita. Sebab apa? Sebab kita sujud atas kain yang mana kain tersebut menutupi dahi. Dan kain tersebut mengikuti pergerakan kita. Ataupun kita pakai macam Tok Imam kan. Kadang-kadang Tok Imam ke pakai tutup punggung kan. Ataupun wanita-wanita yang pakai apa? Pakai Telekong Ustaz, sujung telekong dia ada telekong sekarang ni, render itu macam-macam. Bunga Rafflesia pun dia ada keluar sekarang kan. Kan. Jadi pergerakan telekong itu mengikuti badan kita, betul tak? Pergerakan telekong itu dia mengikuti badan kita. Mengikuti pergerakan badan kita. Jadi bila kita sujud, dia punya bunga Rafflesia tu, contohlah, dia punya bunga ataupun lace dia tu tutup dahi dia. Bangun, lace dia tu akan ikut sekali dengan dia punya telekong. Yang macam ni kena hati-hati sebab tak sah sujud atas kain yang mengikuti pergerakan solat. Ataupun contoh, orang pakai telekong kan besar. Hak belah bawah ni dia angkat dulu letak atas jadah baru dia sujud. Contoh kan, baju telekong dia yang belah bawah ni dia angkat dulu letak atas jadah baru dia sujud atas telekong tu. Tak boleh. Tak boleh sujud atas hamparan yang mengikuti pergerakan si orang yang melaksanakan solat. Tak boleh. Yang mengikuti tak boleh. Contoh lagi, sujud dahi letak atas daun. Kemudian bila kita bangkit daripada sujud, daun tu dia ikut sekali. Dia tak boleh. Kena alihkan daun tu, sujud pada yang akan datang, terus atas tanah. Jadi jangan Okey. Ba'da sujudihi minal ardi aw ghairiha wa akmal dan sesempurnanya, yang paling sempurna position kedudukan sujud adalah ay yukabbira lahwahi lis-sujud bila raf'i yadayhi. Membaca takbir melaksanakan sujud tanpa mengangkat tangan. Kan? Dalam keadaan berdiri lepas rukuk kan kita i'tidal. Dalam keadaan i'tidal tu, kita nak turun pergi sujud, tak payah angkat tangan. Allahu Akbar, terus turun je. Tak payah Allah, tak payah. Jangan angkat tangan, tak payah. Terus je Allah, terus turun untuk sujud. Wa yad'u rukbatayhi, letak kedua lututnya dahulu, summa yadayhi, kemudian kedua tangannya, summa jabhatayhi, kemudian dahinya. Maknanya turun daripada bawah. Kalau kata ni orang lah, dia turun lutut dulu, kemudian lepas dah lutut, tangan, lepas tangan baru dahi. Jelas? Lepas tu baru dahi. Turun daripada lutut dulu. Itu yang paling afdal. Ustaz, macam ni tak boleh, lutut dah keras. Kena turun tangan dulu. Kalau turun lutut dulu terus tersungkur, maka boleh turun tangan dulu. Kita hanya menyampaikan sesempurnanya sujud tersebut. Kalau tak boleh, bolehlah turun tangan dulu, kemudian lutut, kemudian baru dahi. Tapi yang paling terbaik,
turun lutut dulu, kemudian tangan, kemudian dahi. Semua jalan. Lepas dah dahi, wa anfuh, dan hidung. Bila terletak dahi, kemudian kita tempelkan sikit hidung kita ke atas sejadah, atas tempat sujud. Maka bila kita tempelkan dahi, hidung kita, maka kita akan dapat position letak dahi yang cantik di atas sejadah, di atas tempat sujud. Kalau di hidung kita tak kena, maka kita boleh jadi kita punya kepala tu terangkat. Maka yang kena bukan dahi, yang kena atas kepala ni. Faham Okay, jadi rukun sujud tu ada 6. Rukun sujud ada 7. Rukun sujud ada 7. Yang pertama, 2 kaki kena tegak, 2 lutut, 2 tangan dan 1 dahi. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi. Dan dalam 7 anggota ini, hanya dahi sahaja tak boleh ada apa-apa penghalang. Tak boleh pakai masker tutup sampai dahi, dia pakai telekung tutup sampai dahi, tak boleh. Kalau tangan boleh ada penghalang dengan sarung tangan. Lutut memang wajib ada seluar lah kan, tutup lutut kita. Kaki pun sama, boleh pakai stokin. Tak perlu kena direct dengan tempat sujud. Tapi dahi ni wajib. Dahi ni wajib kena kosong daripada apa-apa helaian daripada anggota kita. Terus direct ke, Ustaz, nanti saya ni jenis takut kotor lah Ustaz. Letak hamparan elok-elok kat bawah, bukan pi balut kepala, tak boleh. Jadi 5 anggota ni tolong perhatikan. Kita sampai berapa ni? 8.35. Pukul 8.35 Ustaz. Okey. Sekejap saya habiskan sikit lagi. Kaki tu, bila kita rukuk sujud tu, pastikan kesemua jari kita dilentikkan. Jari kita tu lentik kan. Mazhab Syafi'i wajib untuk kita lentikkan jari kita biar ni permukaan tapak kaki jari tu kena pada bumi dan kaki dinaikkan. Macam tu. Kemudian yang tangan dirapatkan. Kalau dalam rukuk, tangan direnggangkan. Kalau dalam sujud, tangan dirapatkan. Letak. Okey, jelas. Okay, sebelum saya akhiri, kita baca dulu beberapa soalan. Kita berhenti setakat sujud. Sujud ni adalah rukun yang ke-9 insyaAllah. Nanti kita sambung lagi pada minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat kita tanya, Ustaz, jika masa sujud hidung terhalang oleh kain telekung, tak apa, boleh. Hidung bukan anggota sujud. Hidung bukan anggota sujud, tapi kalau hidung ditempelkan, maka dahi akan dapat mengenai tempat sujud dengan cantik. Tapi kalau ada halangan daripada telekung pada ruangan hidung ataupun hujung hidung, maka tak membatalkan solat. Sebab apa? Sebab hidung bukannya anggota sujud. Ustaz, kalau kita puasa sunat dalam bulan Syaban, boleh ke kita niat sekali dengan qada puasa? Boleh. Puasa sunat disekalikan dengan qada puasa, boleh. Memang anjuran untuk qada puasa tu cepat-cepat sebelum masuk Ramadan. Kalau kaum wanita dengan telekung macam mana Ustaz? Telekung tersebut menutupi tapak tangan sahaja. Tapak tangan tak apa. Tapak tangan tidak membatalkan sujud, tidak membatalkan solat. Sebab apa? Kedua tapak tangan, kedua lutut dengan kedua kaki boleh ada lapisan halangan dari kain ke apa kan, daripada anggota kita. Tapi dahi tak boleh. Dahi kena direct ke tempat sujud. Tangan, lutut dan kaki boleh. Sebab kalau tangan tak boleh, habislah. Kawan-kawan kita yang dekat negara-negara sejuk,
Nak pakai sarung tangan tak boleh. Sebab apa? Sebab kena direct. Kena direct habis sejuk tangan. Dan tutup, pakai stokin, pakai hand sock, pakai glove, boleh. Okey, mohon ni. Ustaz, malam nisfu Syaban, adakah dianjurkan puasa esok hari, satu hari, dan adakah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, saya atas dasar macam ni saya kena refer balik hadis lah. Saya kena refer hadis. Tapi untuk berpuasa, kalau mengikutkan dalil yang umum, memang sangat dianjurkan. Dalil yang umum memang sangat dianjurkan nak puasa. Asalkan bukan pada hari-hari yang diharamkan puasa je. Tapi kalau nak puasa mana-mana hari yang lain, silakan, tak ada masalah. Kita pakai mask macam ustaz, hidung kita tertutup dengan mask tu, macam mana? Boleh. Sebab hidung bukan anggota sujud. Dahi je tak boleh. Ustaz, jika masa sujud hidung terhalang oleh kain telekung, sama juga. Ustaz, saya tahan kaki saya kat sejadah untuk ringankan sikit tekanan kat lutut untuk sujud. Lepas lutut dah di atas sejadah, saya alih tahan ke depan sikit dekat dengan bahagian sujud. Kira lebih gerakan ke? Oh tak. Saya tak faham je. Ustaz, saya tahan kaki saya dekat sejadah untuk ringankan sikit tekanan dekat lutut untuk sujud. Lepas lutut dah di atas sejadah, saya alih kaki saya tahan ke depan sikit dengan bahagian sujud, kira lebih gerakan ke? Okey. Kalau perbuatan tersebut untuk mendapatkan kesempurnaan ataupun mendapatkan pun, maka tak jadi masalah. Asalkan jangan terlalu banyak lebihan tersebut. Kalau takat gerakan kaki satu, dua, kemudian kita ni gerakan yang wajib, tak ada masalah. Mohon tanya soalan berkenaan solat, berkenaan puasa, kita ada fiqh puasa Arafah. Okey. Kalau sebahagian dahi yang terhalang, bagaimana Ustaz? Kalau sebahagian dahi yang terhalang, contoh duduk sujud, sebahagian je kena, maka masih sah, tapi dia tak dapat sesempurna rukuk, sesempurna sujud. Dia hanya dapat aqallus sujud, sekurang-kurang sujud dia dapat, tapi sempurnanya sujud dia tak dapat. Jelas maknanya sujud tu masih sah. Kalau sebahagian jabhah, sebahagian dahi saja yang kena, masih sah. Ustaz, orang lelaki yang berambut panjang, kalau rambut menutupi dahi macam mana? Tak sah. Kalau rambut menutupi dahi dan tiada sebahagian pun dahi dia yang kena tempat sujud, maka tak sah. Sebab tu pakailah kopiah supaya rambut tu tak turun bawah. Saya pun rambut panjang tak sampai mata. Tapi pakailah kopiah. Wallahu a'lam bissawab. Okey, jadi terima kasih kepada semua yang menanyakan soalan. Kita pun sudah ke masa. Saya minta maaf atas segala kekurangan yang baik daripada Allah SWT. Yang kurang itu atas kelemahan, kekhilafan saya sendiri, saya mohon maaf. InsyaAllah soalan yang seterusnya saya akan bawa kepada minggu hadapan. InsyaAllah. Jangan risau, saya akan copy semua soalan, saya akan bawa ke minggu hadapan. Terima kasih kepada semua yang bagi masa. Semoga Allah SWT berikan saya, tuan-tuan dan puan-puan kita semua taufik dan hidayah untuk kita amalkan apa yang telah kita kongsikan dan sampai kepada sahabat-sahabat kita yang tak dapat sertai kita pada pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan majlis kepada puan moderator kita untuk teruskan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Sila bertenang-tenang ya, jangan keluar dulu. Kita ada lagi kuliah duha selepas ini bersama dengan Ustaz Arif Zaki. Ustaz, satu perkara lagi yang Opah ingin kemukakan, apakah pentingnya sekiranya kalau kita adakan bab solat ini lebih dari sekali pada seminggu jika Ustaz free? Kerana memandangkan tengok sambutan kita pada hari ini 170 orang, tak undur. Sekarang ada 160 lebih. Jadi bab solat adalah sangat penting. Adalah tiang. Tak ada tiang, tak boleh sangkut mana-mana pahala. Kalau buat salah dengan keadaan jahil, tak ada cukup ilmu pun satu masalah juga. Semuanya adalah warga emas di akhir usia. Apa pandangan Ustaz? Kita bincang di luar, di PM30 insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat ini kasih sekalian.
masa mencemburui kita, alhamdulillah kita akan belajar lagi, dan yang penting bab solat ini kita akan fikir lagi dengan guru kita bagaimanakah kita akan mendapat ilmu yang sebenarnya yang sepatutnya kita lakukan semasa kita solat dalam keadaan yang cepat, keadaan yang segera, supaya kita dapat amalkan sebelum kita pergi menghadap Allah. Betul tak? Kita ni di umur-umur yang dah sisa-sisa. Bukan macam ustaz muda lagi kan. So ini kita bincang lah ustaz, lepas ni kita bincang semula. Kalau ada sambutan, kalau perempuan rasa perlu, Opah akan terus adakan adakan lebih dari sekali pada seminggu supaya cepat dapat sehingga salam. Rukun solat kita baru ke-9, belum ada banyak lagi kita nak lalui, dan setiap satu sesi itu bukan satu rukun saja yang ustaz boleh terangkan dengan cara detail, dan pertanyaan-pertanyaan dari puan-puan juga tidak dapat kita ambil kira kerana masa yang mencemburui kita. Betul tak ustaz? Ataupun kita adakan satu sesi 2 jam ke kalau perempuan ada masa. Nanti kita bincanglah bagaimana ya. Baik, untuk itu ustaz kita tangguhkan dulu majlis kita. Guru yang selepas ini pun telah ada di talian. Mohon ustaz tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Maas. Silakan ustaz. Baik. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.